tak kisah. Kan? Jadi bila kita diberikan kelebihan akal, ia membezakan antara kita dengan binatang tadilah. So kita ada pantang larang. Sebagai contoh, pantang larang kita sebagai orang Islam, dalam Quran banyak. Allah Ta'ala mengharamkan benda-benda yang tertentu. Sebagai contoh, khinzir. Daging khinzir diharamkan. Kalau zaman dulu kita nak justify kenapa tak boleh makan daging khinzir, bahasa kasar daging babi lah. Susah. Sebab apa? Sebab kajian saintifik mungkin tak sampai lagi tahap nak mengatakan daging ini bahaya. Jadi kita based on kita punya faith lah. Bahawa Allah Ta'ala kata A, kita ikutlah. Allah Ta'ala kata B, kita ikut. Itu sebenarnya satu ujian. Kita nak ikut, kita nak ikut, walaupun tak ada justification. Zaman sekarang ni semua benda kita boleh justify. Kita boleh berikan kemukakan dalil, bukti benda ni haram sebab ni. Tapi kadang-kadang orang yang dia tak nak juga terima, bagilah 200-300 dalil bukti pun dia tak nak terima juga. Kan? Jadi back to our faith. Sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kata orang percaya kepada hantu lah. Setengah orang ni tak percaya hantu tu ada. Kan? Sebab apa? Sebab hantu ni tak nampak. Kan? Tapi ada setengah orang tu yang selalu dikacau oleh hantu, memang dia percaya. Sebab dalam dia punya kepercayaan dia, keyakinan dia, hantu tu ada. Kan? Kalau kita orang biasa, kita tambah kita duduk luar negara, tak pernah jumpa hantu. Kan? Jadi itu antara, bila kembali kepada faith, kita punya keyakinan iman kita, kita akan nampak perbezaan. Mana orang yang betul-betul 100% submit to God, siapa yang tidak menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pantang larang kita ini sebenarnya menjaga kita lah. Menjaga kita daripada kita buat benda yang bersalahan dengan bukan hanya bersalahan dengan syariat, tetapi bersalahan dengan fitrah kejadian kita sebagai manusia. Kan? Sebagai contoh, kalau zaman dahulu ulama berbeza pandangan tentang hukum merokok, smoking. Berbeza pandangan tentang hukum merokok. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tahrim. Makruh dekat dengan haram. Maknanya kalau kita makruh dekat dengan haram, maknanya kita duduk kat tepi lain pintu tu lah. Sebelah ni makruh, sebelah tu haram. Maknanya kalau tersepak jatuh haram juga lah. Itu maksud makruh tahrim. Tetapi dengan kajian-kajian terkini, kita tengok medical punya research dan sebagainya, jelas mengatakan merokok ini mempunyai kemudaratan yang lebih besar berbanding manfaat. Manfaat dia khayal je. Sebab saya tak pernah merokok, saya tak tahulah macam mana. Kan? Kata kalau ada masalah, ada problem, isap rokok. Isap rokok hilang masalah. Kan? Tapi esok ada masalah, tak rokok pula. Kalau kita isap rokok, hilang masalah 1 tahun, justifiable lah. Jadi hari ni ada masalah, isap rokok hilang. Sejam kemudian ada lagi datang lagi masalah, isap rokok pula hilang. Jadi dengan kajian-kajian yang terkini, kajian saintifik membantu untuk menguatkan lagi hujah bahawasanya hukum merokok itu adalah haram. Tapi kita tengok ramai juga orang yang tak boleh terima kan. Apa tak? Kadang-kadang ustaz-ustaz pun lagi kuat merokok daripada yang bukan ustaz, yang bukan mengajar agama. Saya minta maaf kalau ada kat sini yang isap rokok. Kalau mungkin orang kata, ustaz saya tak isap rokok, tak isap rokok dahil, saya isap rokok daun je. Sambut je daun ke, kayu ke, dah. Jadi kadang-kadang kita kembali kepada faith, kita punya iman kita. Nak terima ke tak nak terima? Betul lah, hukum merokok tu tak jelas dalam Quran. Allah Ta'ala tak sebut merokok itu haram secara jelas dalam Quran, secara ayat yang kita kata sharih, tak ada. Tapi ulama kiaskan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan benda lain lah. Bagi contoh, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, kemudian dikaitkan dengan mudarat, araknya, dadahnya dan sebagainya, musakkirat kulli muskirin haram dan sebagainya. Jadi ulama keluarkan ijtihad bahawasanya merokok ni haram. Jadi setengah orang dia tak boleh terima juga. Sebab apa? Sebab iman dia masih lagi kan? Tak boleh nak terima juga. Jadi samalah dalam pantang larang ini sebenarnya menjadi batasan untuk kita cek kita punya iman kita.
Kalau kita langgar lagi batasan tu, maknanya iman kita masih lemah lah. Kalau kita sampai ke satu tahap, sampai dia punya batasan itu kita stop, maknanya iman kita masih lagi terjaga lah. Sama juga dengan judi, arak kan. Ramai orang Melayu Islam judi. Saya pengalaman saya sendiri ya. Kita semayang kat masa saya duduk di UK tu, semayang kat masjid. Semayang kat masjid, habis semayang, pergi kat kedai. Saya pergi kedai macam Coles lah. Mana dia ada Morrison macam Coles. Sebelum masuk dia punya pintu masuk tu, kat depan tu ada tempat tikam nombor ekor. Tikam nombor ekor. Kebetulan saya tengok ada seorang ni lah, tua dah. Masuk dalam tu, saya tu masuk ke dalam, tengok dia pergi kat situ, dia kat kaunter, pergi tikam nombor ekor. Semayang sama-sama berada di masjid. Sebab benda-benda ni bila once kita buat, benda tu akan jadi ketagih. Sebab tu Allah Ta'ala larang secara jelas dalam Quran, judi, arak. Once dia manusia buat, ataupun orang Islam buat, dia akan ketagih. Macam arak, dia akan ketagih, ingat-ingat. Sebab syaitan ada kat situ. Sama dekat judi. Once kita berjudi, kita akan berjudi buat kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Sebab judi ni ketagih. Tak adalah sampai tahap macam orang main golf kan. Orang main golf ni mula-mula pandai, dia ketagih juga. Saya dulu datang sini belajar main golf mula-mula ketagih juga. Masuk hari Sabtu je, malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu bagi esok main golf lah. Tak adalah tangan ketak-ketak, tak ada. Maknanya esok nak pergi, esok nak rasa ketagih nak pergi. Tapi bila lama tinggal tak ada ketagih pun. Jadi maknanya benda-benda yang diharamkan ni sebenarnya ada apa? Kita kata selain daripada patang larang tadi, sebenarnya menjadi tempat syaitan menggoda kita. Kalau siapa ada pengalaman tengok kawan-kawan yang berjudi ke dan sebagainya, boleh tengok dia punya gaya hidup dia lain. Gaya hidup dia lain. Sikit lagi Kemahuanlah yang merupakan persimpangan jalan yang memisahkan manusia daripada binatang dan orang yang hidup berfoya-foya dalam kenikmatan. Tanpa berpandukan iradah adalah tergolong dalam alam haiwan, bukan manusia. Ini pengarang kita sebut pasal pokok tadi. Tidak penting bagi kita untuk mengetahui nama pokok dan jenis buah yang dilarang itu, asalkan Nabi Adam AS dan isteri telah mengetahuinya. Di sini perlu diketahui bahawa syurga yang dijamin Nabi Adam dan isterinya itu tertakluk pada peraturan larangan dan suruhan. Tapi tabiat manusia selalunya melihat cantik dan gemar kepada barang-barang yang dilarang. Itu tabiat yang diciptakan dalam kita punya jiwa kita lah. Dalam diri kita suka benda-benda yang cantik, benda-benda yang apa kita kata, benda-benda yang dilarang. Kalau kita tak, sebagai contoh lah, kalau kita tanya artis, artis yang kat Malaysia ke kat mana-mana, artis Melayu Islam lah. Kalau dia menyanyi tu atas pentas, dia tak tutup aurat sempurna pun. Duduk melaung-laung dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya dia nak cari calon suami macam mana, dia akan jawab, saya cari calon suami saya nak cari yang soleh, yang tak tinggal semayang. Kalau tengok dah interview dalam utusan ke dalam apa ke, itulah jawapan dia. Secara fitrah manusia nak kepada benda yang elok. Tapi kenapa dia buat benda yang tak elok? Sebab tadilah dia tak boleh kontrol hawa nafsu dia. Di samping godaan syaitan tadi. Jadi tak payah kita, dia kata kat sini, tidak penting untuk kita tahu, asalkan Nabi Adam dan isteri telah mengetahuinya. Di sini perlu diketahui bahawa syurga yang dijamin Nabi Adam dan isterinya itu tertakluk kepada perkara saya baca tadi. Larangan daripada mengambil jenis buah di samping banyak lagi buah-buah daripada pokok-pokok lain yang tidak dilarang, mungkin membawa isyarat kepada hidup di dunia yang bakal dilalui Nabi Adam dan isterinya nanti terikat pada larangan. Ada benda-benda yang dilarang dalam kehidupan ini sangat penting bagi manusia untuk membezakan dirinya daripada haiwan dan untuk membina semangat bagi memakmurkan bumi ini. Kalau kita tengok dalam konteks ajaran Islam, kalau kita bandingkan dengan ajaran agama Yahudi, agama Yahudi itu dia punya benda-benda yang dilarang lagi strict daripada kita. Sebagai contoh, ada saya tengok rancangan orang Yahudi dia buat majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan. Bila dia nak sediakan makanan,
Tempat yang dia nak sediakan makanan tu mesti dipastikan bersih, sebersih-bersihnya. Tidak ada, kalau contoh kalau tempat itu ada digunakan sebelum tu digunakan untuk masak khinzir pork, dia mesti pastikan bersih. Dia kena apa, kalau kita Islam tu kelorok lah. Dah kena bersihkan, kena cuci, baru boleh bawa datang makanan dia letak kat situ. Kalau tak, dia against dia punya the teachings of dia ni lah, Judaism. Banyak benda-benda yang kalau kita tengok ajaran Yahudi ni lagi strict. Sebab tu kalau kita baca tentang tengok amalan Yahudi Ortodoks, dia lagi kita lagi alim lah, ataupun lagi beragama lah daripada orang Islam. Sebab agama Yahudi ni dia condong ke arah yang lebih strict. Ada dua kan, ifrat dengan tafrit. Ada yang strict, ekstrim, ada yang terlalu terbuka. Macam Kristian ni terlalu terbuka. Kita ni duduk tengah-tengah. La ifrat wala tafrit. Tapi pantang larang tadi sebenarnya bukan untuk menyusahkan kita. Bukan untuk menyusahkan dia. Allah Ta'ala kata sebagai contoh benda-benda yang haram, apa dia? Apa benda yang haram? Tak banyak kan? Banyak benda yang halal. Kan? Kalau dalam bab makanan, selain daripada khinzir, apa lagi yang haram? Anjing. Lagi? Bangkai tu yalah. Dalam bab makanan. Kalau makanan laut, apa yang haram? Tak ada kan? Maknanya banyak benda yang boleh daripada tak boleh. Tapi kenapa kita pergi ambil benda yang tak boleh? Kan? Cuma bezanya kalau dalam konteks kita benda-benda yang bersifat haiwan empat kaki ni, bezanya orang Islam kita kena sembelih. Sembelih dengan antara yang disembelih dengan yang tak disembelih, itu membezakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kadang-kadang orang tak kisah, pergi je beli ayam dekat kos yang tak halal lah. Sebab tadilah kesedaran kita bagaimana kita nak jaga benda yang masuk dalam diri kita ni menjadi darah daging kita daripada benda yang halal. Tajuk berikutnya tu di manakah syurga Nabi Adam. Kita berhenti kat situ lah, insya-Allah.